Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha wa ana abduka wa ana ala ahlika. A'udzubika min syarri ma sana'tu bulaka bi ni'matika alayya wa abu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi yasir wa la tu'asir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus al-malikul quddus as-salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Ayuhal mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala pagi ni dapat kita bersama-sama berkumpul dalam Taman Syurga. Taman Syurga ni yakni majlis ilmu. Adik-adik semua sihat? Nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni? Ya ke? Ustaz ikut boleh? Ustaz tak ada baju hijau. Nah, ini darjah berapa semua? Pada darjah 1 ke umum? Darjah 2. Sabar. Darjah 2 mana darjah 2? Darjah 2 duduk depan. Darjah 2 masih duduk depan. Ustaz. Okey, duduk. Jangan dekat Ustaz. Kamu menyembur ili orang. Okey, darjah 3. Darjah 3 mana darjah 3? Darjah 3 masih duduk sini Ustaz. Darjah 3 masih ni. Masih ni. Bukan TikTok, Facebook. Darjah berapa? Darjah 2. Ustaz TikTok. Ustaz bukan Ustaz TikTok. Darjah 3. Darjah 4. Okey, lama sini. Ni satu sekolah ke lain-lain sekolah? Bukan. Satu sekolah, lain-lain lah. Darjah 5. Duduk depan. Okey. Jangan kumpul situ, pusing. Pergi situ. Macam tu. Manjang macam ni. Ada kat sana, ada kat sini. Darjah 5, darjah 6. Tengoklah rambut dia macam tu darjah 6 lah tu. Dah nampak kemacuan tu. Yang kata 1. Masya Allah. Dia tu dia slow dah. Dia dah masuk ke alam yang lebih firm sikit. Amin dari depan. Okey, duduk. Alhamdulillah. Baik. Sebelum nak pergi camping ni, berapa hari camping? 2 hari. Main. Umur berapa? Umur apa? Tarika. Peserta paling cilik ni. Ada lagi? Main sini. Yang apa ni? Perempuan. Depan sikit. Duduk kat tempat tadi. Kat tempat lelaki. Ambil tempat situ. Ambil sini. Duduk situ. Oh, situ. Situ belakang sikit.
Nak camping berapa hari camping ni? 2 hari 1 malam. Ya. Saya selalu tengok kat TikTok macam Ustaz Wadi tu. Bagus. Bagus. Duduk. Bila mak dia mana ni. Nasib baik dia kata mak selalu tengok kat TikTok Ustaz Wadi. Okeylah tu. Okey, duduk tenang. Pagi ni. Okey, tenang. Okey, baik. Apa Ustaz okey? Mama ayah pun okey okey. Ibu-ibu ayah semua. Tu mama ayah kat belakang tu. Okey. Pagi ni Ustaz nak cerita topik penting. Semua nak masuk syurga tak? Nampak semangat anak nak masuk syurga. Kan? InsyaAllah kita orang beriman, yang pertama memang kita kena beriman dengan hari duduk. Bukan hari Ahad, hari akhirat. Hari akhirat. Duduk. Tahu. Peminat. Duduk. Dia punya semangat dia sampai nak duduk kat kita tu. Tak apa, dah pusat nampak. Duduk. Kita beriman hari akhirat. Orang beriman itu mesti percaya pada hari akhirat. Hari akhirat berbicara soal syurga dan ini tadi Ustaz cerita ni. Duduk je. Tenang. Ini parah ni. Belakang sikit. Okey, tenang. Okey, baik. Kita nak cerita tentang hari akhirat. Yang mana padanya ada syurga dan tak yakin. Kita tengok mak ayah ni. Saya suka buat. Saya insya-Allah boleh duit 2 cara. Anak saya tak ramai lah, 14 orang lah. Incoming 15 lah. Sebab tu itu, bila bab keluarga saya kena cerita lah. Kadang-kadang tengok, dia ni nak cerita keluarga ni, dia ni siapa? Biasa zaman sekarang kan. Boleh tak? Cerita pasal keluarga. Sabar lah. Betul tu. Keluarga ni benda yang praktikal. Antara perkara yang mengubah kematangan seseorang itu bila dia berkahwin. Kalau berkahwin tak matang juga, tak tahulah. Mana kena kahwin lagi lah. Faham kahwin lagi? Ini kahwin bukan soal bawah umur. Dia faham kahwin tak, tak faham kahwin apa. Kan? Dia ada satu ilmu yang perlukan praktikal. Latihan yang mesti terjemahannya kepada pelaksanaan yang betul. 14 ke mak seorang lah. Yang faham lah. Boleh faham kan? Nak jelaskan lagi tu. Cikgu dah. Okay. Alhamdulillah. Allah takdirkan umur kahwin awal umur 21. Umur 1 kahwin lah. Dia perkara yang besar dalam rumah tangga ni, kita nak jadi pemimpin sebagai suami ni, dia ada satu tugas besar. Bila tanya kat anak-anak ni, anak-anak suka seronok. Kita mak ayah sanggup bagi masa untuk seronokkan anak-anak. Tapi bila tanya benda paling seronok untuk budak-budak ni, dia nak masuk syurga. Soalan kepada mak ayah, boleh ke bawa anak masuk syurga? Ni Ustaz tanya mak ayah. Kamu mesti masuknya, nak masuk tak? Budak-budak kan? Tengok jawapan yang tepat. Anak soleh kan boleh? Betul lah tu. Hanya anak soleh saja masuk syurga. Hafiz pun boleh, soleh lah tu. Ya. Budak yang masuk Hafiz tu boleh masukkan berapa orang? Dapat 40. Dia tanya tentang masuk syurga, nampak tak? Dia nak masuk syurga dah tahu dah kan? Nak. Ni semua nak jadi Hafiz ke ni? Dia jadi anak yang soleh. Jangan fikir berapa nak masuk dulu. Yang fikir bahawasanya setiap orang, setiap diri itu sebenarnya nak ke syurga. Semua nak masuk syurga. Bila jadi keluarga, sebut tentang keluarga, yang perkara pertama yang menjadi tanggungjawab paling besar bagi seorang lelaki
dan mak dan bila ada anak. Pertama diri je. Bila orang beriman sebut tentang diri, kita nak masuk syurga, tempat yang menyeronokkan. Syurga ni tempat yang gembira. Dunia ni bukan syurga. Dunia ni bolehlah kita nak cari jadikan syurga, tapi tak jadi pun. Nak happy-happy tu pandai pun. Nak happy-happy, seronok-seronok boleh. Seronok tak kalau jumpa balik macam gini, seronok dengan mak ayah kat syurga? Seronok tak? Ini keyakinan jemaah sekalian. Keyakinan yang mesti dibangunkan dengan jelas. Bila sebut mawaddah warahmah tu, ia ini membawa kepada satu perkara yang tenang. Tak ada cara lain, kita mesti design keluarga kita macam mana nak bawa masuk syurga. Ni bukan soal kata saya bukan orang agama, saya ni dosa banyak. Itu satu part lain. Ni hala tuju. Hala tuju yang mana orang beriman memang dia nak ke syurga. Orang beriman. Beratnya orang lelaki, dia tugas dia kena bawa ramai. Kalau dia ada seorang isteri seorang, kalau ada dua anak, tiga, dia kena pastikan seluruh keluarga dia masuk syurga. Barulah sebut mawaddah warahmah. Ini realiti dan benda yang kena highlightkan kepada keluarga. Nampak tidak? Faham? Nak masuk syurga kan? Okey, baik. Itu yang pertama, ibu sekalian. Sebab itu yang perkara pertama nak kena selesaikan bersebut tentang syurga dan neraka ni. Yang perlu dibahaskan adalah tentang iman. Tentang kepercayaan. Apa yang anak-anak kita percaya mesti bermula dengan apa yang mak ayahnya percaya. Tengok macam tadi seorang anak. Dia begitu yakin masuk syurga, anak soleh kan? Boleh masuk syurga. Bila seorang anak berkata anak soleh boleh masuk syurga, bermaksud itu satu kenyataan yang jelas. Dan seorang mak atau ayah, dia kalau nak jadikan anak yang soleh, dia mesti ditrain oleh anak yang soleh juga. Dia tak boleh. Dia tak ada option lain. Kita nak anak kita jadi soleh. Anak jadi solehah. Macam mana nak train? Dia tak boleh suruh orang lain train sebenarnya. Orang lain hanya boleh bagi tahu saja. Boleh bagi tahu, boleh sampaikan ilmu. Tapi yang nak train itu adalah mak ayahnya. Dan mak ayahnya mestilah membawa kepada diri sebagai yang soleh dan solehah. Baik. Jadi dalam membincangkan tajuk ni, kita tak nak ni keluarga. Dalam bab keluarga saya, bila Allah takdirkan amanah mencerita bab keluarga, satu sisi saya akan cerita dalam bab yang paling serius. Terutama minta maaf orang lelaki, suami. Saya suami. Suami bagi isteri-isteri ramai dan anak ramai. Dan satu benda yang paling besar dan tanggungjawab suami adalah bagaimana masa depan isteriku. Masa depan anak-anakku ini berada di dalam keadaan yang selamat atau yang tidak selamat. Ini dalam keadaan yang bebas daripada api neraka atau tidak. Kita tak boleh nak tolak pahaman itu. Kerana ini pahaman orang beriman. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka ini satu perkara yang, tuan-tuan, saya bawa benda yang serius sikit. Kadang kalau keluarga, kadang orang nak cerita tip, nak macam mana. Dan ada orang dia buat tasrih pun ada. Tak apalah, layan je lah Ustaz. Okay, kita bawa cerita yang nampak serius dan memang kita tak serius. Sabar. Terbalik. Ni Ustaz nak serius ni, Ustaz nak serius ni. Sabar. Saya seronok, saya ceramah dengan budak-budak boleh, dengan bapak budak boleh, saya seronok. Dengan budak-budak memang saya seronok. Macam anak kita kan. Bila soal keselamatan bukan soal main-main. Ni nak pergi camping. Keselamatan. Dalam keseronokan, yang paling utama bagi keseronokan, keselamatan. Dan keselamatan ini tak ada kompromi. Sikit-sikit pun tak boleh. Atau ada sungai? Ada kan? Berarti pernah pergi dah kan? Tak ada sungai tak tempat tu? Di situ je mas sekalian. Sungai ada, batu ada, kayu ada. Dalam seronok tu, perkara pertama yang perlu dipikir adalah keselamatan anak-anak. Kita pun akan berhati-hati, kita jaga semua. Bagi tahu mak ayah pun ikut. Kita bagi tahu panitia, semua fasilitator jaga anak-anak saya.
Sekiranya, wa na'udzubillah min zalik, kita cerita bab lain bukan sini, berlaku sesuatu perkara yang di luar jangka. Apa perasaan kita waktu itu apabila anak kita tiada dalam keselamatan? Maksudnya tak selamat. Maksudnya berlaku satu perkara yang tidak diingini. Mesti kita akan berubah suasana menjadi suasana yang sangat serius. Kita akan marah orang tu, kenapa tak jaga anak saya? Kenapa begini? Dia akan marah lah. Kenapa? Kerana di situ ada ancaman dan menyebabkan bahaya yang sedang menimpa anak kita. Kita punya marah. Soalannya, keselamatan itu adalah perkara yang mesti kita faham. Bukan hanya keselamatan yang kita nampak pada dunia, tapi keselamatan untuk menyelamatkan ahli keluarga daripada api neraka. Minggu lepas ke? Berlaku aksiden. Ini sebab saya cerita nak serius ni. Saya nak bagi kesedaran yang pertama. Cabaran kekeluargaan ni adalah, tak apalah, boleh tengok-tengok gitu maksudnya. Ini modul ni penting sebenarnya. Tapi tak apa, hari ni kita dengar je lah dulu. Saya kalau buat, kita buat bengkel betul. Sebab cerita saya anggap keluarga cerita bukan seronok. Seronok tu ada dah. Semua nak seronok, ada anak, seronok ada isteri, bak kahwin kan, contoh. Kalau tahulah kahwin seronok, awal lagi aku kahwin lah. Kahwin dah senyum, tapi bila dah kahwin, lain macam pula jadi ni. Time anak, nak ada apa dapat anak seronok, tapi bila nak menjaganya, Allah, tak tidur malamnya, apanya. Makna kata, dia ada cabaran, dan cabaran ni akan menyebabkan isu-isu keselamatan. Selamat ke tidak keadaan kita kalau kita tak faham cabaran kekeluargaan. Cabaran. Dan ramai rumah tangga tercabar. Tercabar dengan keadaan, dik. Tahu tak tercabar? Bila macam tu ceramah hari ni. Lain macam. Ustaz tak pergi. Nantilah kita buat satu kali Ustaz pergi. Benar? Nanti kalau ada budak kena colek dengan bunian kan. Apa ingat Ustaz untuk tangkap orang bunian je ke? Dia selalu fikir Ustaz. Jangan fikir itu. Okey, baik, keselamatan tadi. Cabaran berlakunya menyebabkan pergi kepada tercabar dan keselamatan. Keselamatan ni menyebabkan keluarga banyak goncang dan goyah akhir zaman. Boleh jadi asbab anak jadi cabaran, asbab suami jadi cabaran, asbab banyak sebab. Dan di sini saya listkanlah cabaran yang jelas supaya kita perhatian. Berbalik pada cabaran dan keselamatan mas sekalian. Minggu lepas tu saya cerita suasana dan berlaku dan Allah zahirkan berlakunya bukan dengan api ni. Ya ini kemalangan di Gua Musang. Gua Musang yang baby dia terbakar tu. Umur 6 bulan tak silap anak. Accident. Tak nama Allah soalan. Nantilah Ustaz cek. Siapa orang Gua Musang sini? Gua Musang ada musang ke? Tolong jawab. Wallahualam, nanti kita cek Mungkinlah kot. Mungkin. Wallahualam, Ustaz tak tahu lah jawapan tu. Dia accident kat Gua Musang pakai baby carrier. Ada orang kata, ni saya cerita fokus keselamatan Ada orang kata pakai baby carrier sebab nanti apa-apa berlaku kepada baby tu pelanting. Betul lah. Tapi Allah uji keluarga ni tak boleh keluarkan anak dia sebab baby carrier lah. Sebab dia ikat tak sempat keluar dan dia melihat, ini poin penting. Dia melihat anaknya di dalam api tu. Dan mak ayah lepas. Mak ayah keluar dan Allah. Cuba bayangkan. Tak terbayang. Wa na'udzubillah min zalik. Sebab tu minta lindung. Keburukan ni kena minta lindung dengan Allah. Sebab tu keselamatan nombor satu. Tapi apa yang kita nak faham? Allah izinkan berlaku. Itu semua dalam takdir Allah. Kita tak boleh salahkan siapa-siapa dalam bab takdir ni. Apatah lagi nak menyalahkan Allah jauh sekali. Jangan. Dalam bab rumah tangga ni saya akan ceritakan bagaimana kisah Nabi Adam AS dengan Siti Hawa. Tak ada berlaku salah menyalah pun. Dia dalam rumah tangga ni bila berlaku salah menyalah, habis.
Habis. Macam iblis. Sifat iblis menyalah. Dia menyalahkan pasangan. Siapa pasangan iblis? Tahu tak? Bukan. Itu kawan iblis. Pasangan iblis ada ketika itulah Nabi Adam AS. Pasangan bermaksud yang berlawanan. Laki perempuan. Jin manusia. Waktu itu iblis dengan malaikat bukan pasangan. Kawan. Satu kumpulan. Bila Allah jadikan manusia, itu baru pasang. Jin dan manusia. Bila berpasang ni, Nabi Adam AS, lelaki, si tawa perempuan. Begitu. Bila berpasang, isu yang paling bahaya, dia akan berlaku konflik, cabaran untuk menyalahkan tertinggi. Berlaku ke iblis menyalahkan Nabi Adam. Kau punya pasal ni. Kau punya pasal lah aku jatuh keluar perjawatan. Kau punya pasal. Dan menyalahkan dia itu sampai berlaku dendam kesumat sampai hari kiamat. 7 keturunan aku tak maafkan kau. Nampak? Tak pasal-pasal kita kena semua hari. Iblis punya dendam. Nabi Adam AS tak marah pun. Tak salahkan Siti Hawa. Kerana yang makan buah khuldi itu Siti Hawa. Tak salahkan iblis pun. Jadi peristiwa yang terjadi bukan nak mencari kesalahan, bukan nak menyalahkan, tapi kita nak mencari pengajaran. Itu kena ambil pegang. Berbalik tadi. Maka terjadi peristiwa Allah jadikan di dunia, dah nampak insiden terbakar. Anak yang dia sayang, dia penat mengandungkan dan melahirkan 6 bulan tak sempat apa, terbakar dalam api. Baru 6 bulan. Bayangkan kita dah besar kan anak kita 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Tiba-tiba terbakar dalam api neraka. Ni setiap yang berlaku di dunia adalah sepatutnya gambaran untuk kita ingat kejadian yang lebih nyata di akhirat sana. Sebab tu keluarga ni saya akan bawa satu set serius. Memang serius sebab dia melibatkan ancaman yang akan menghilangkan kenikmatan rumah tangga yang asal rumah tangga memang litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Tetapi kerana kegagalan kita menjaga keselamatan itu di dunia dah teruji, apatah lagi di akhirat sana. Sebab tu rumah tangga asal nak seronok, nak gembira, tiba-tiba kerana gagal menangani cabaran, tidak faham hala tuju, menyebabkan tujuan berumah tangga tidak mencapai maksudnya. Habis. Akhirnya rasa terbeban. Terbeban dengan anak, terbeban dengan isteri, terbeban dengan nafkah. Jadi terbeban menyebabkan tertekan. Ini berlaku. Insiden yang sebelumnya, bab api ni, berlaku lebih awal. Ini bab suami pula. Tadi bab anak. Ini Allah jadikan. Dalam kita syarahkan ni, bolehlah kita kaitkan. Tapi kalau siapa yang tak terlibat dengan pengajian, mungkinlah dia tengok pada satu sudut saja. Suami mendengar anak bunyi raungan lah terbakar dalam api. Ni isteri terbakar depan mata. Aksiden juga. Abang takkan tinggalkan kamu, kata dia jerit. Ada tengok video. Tak silap berapa tahun yang lepas. Ada kan? Memang tragis lah. Abang takkan tinggalkan kamu. Punya setianya. Ni pun makna setia ni. Kadang-kadang kita mentafsirkan sudut pandang hidup ini tidak selari dengan pandangan yang tepat, yang sebenar. Bila sebut tentang keselamatan, tentang setia, tentang semua perkara, dia mestilah selari dengan kehidupan yang sebenar. Apa dia? Akhirat. Contoh tadi, bab api. Kita tengok, kita marah, kita nak jaga anak kita pada ancaman dunia. Itu betul. Memang kena jaga larangan untuk membiarkan diri dalam bahaya. Tak boleh. Haram. Sebab tu perkara, kalau tengok kepada yang darurat, perkara yang boleh memberi ancaman, merosakkan, itu semua hukumnya haram. Sebab dunia mengancam. Tapi satu ancaman yang perlu kita ingat, adalah ancaman yang kekal. Itulah tadi. Neraka, kalau contoh setia tadi,
Aku jumpa tak isteri aku ni kat syurga? Aku jumpa tak anak aku ni kat sana? Saya selalu buat satu gambaran mas sekalian. Kita ambil gambar kan. Ambil gambar raya, kita duduk ramai-ramai senyum. Kita nak merakam kenangan indah kita. Gambar kejap lagi seronok, gambar kadang-kadang suami isteri seronok. Soalannya, adakah gambar itu kita berkumpul di situ cerita dia sama nanti kat sana? Kita nak seronok macam itu juga. Sebab itu kita orang beriman tidak boleh nafikan satu lagi keadaan yang mana menjadi tanda tanya, soalan. Maaf katanya. Kita ni duk ambil gambar sweet-sweet ni. Suami tanya. Bukan tanya macam ni. Abang kasih setia dengan kamu, apa jadi pun abang dengan kamu. Jemaah pun kata, tahu tak apa. Abang jangan nak macam-macam. Ya, abang kamu je. Itu soalan standard. Soalan mungkin orang kebanyakan. Tapi kalau orang mengaji, dia akan cakap, Mah, kita ni seronok-seronok kat sini. Aku dengan kamu seronok kat sini. Soalan abang nak tanya. Jumpa tak kita kat syurga? Baru si jemaah termenung. Ya tak ya juga. Lepas tu dia jawab, tak jumpa abang pun tak apa. Punya kamu tak setia kat aku. Punya kamu tak setia kat aku. Aku kat dunia suruh setia. Bila kata jumpa abang tak kat syurga, tak jumpa pun tak apa. Sudah ni. Kalau betul-betul mengaku bahawa dia ni suami aku. Dia ni suami aku. Make sure suami aku tu jawab dekat syurga. Jumpa balik suami yang sama. Boleh tak? Boleh. Ini isteri aku dia. Kalau betul kita sayang isteri, setia kat isteri, kita akan make sure nampak gambaran di syurga sana. Makna kata, perbahasan tentang keadaan keluarga kita di dunia ini, semuanya tidak boleh lari daripada keadaan di akhirat sana. Itu yang pertama topik itu. Seronok kat sini, jawapan kita tanya, nak tak kita seronok, lagi seronok kat sini? Kerana kat syurga. Itu masuk dia. Bila sebut tentang bahaya kat sini, kita pun cakap, abang risau keadaan kamu dekat sana nanti. Ini pahaman ataupun pendekatan yang mesti ditanamkan kepada diri kita dan kepada anak-anak kita. Tentang keyakinan yang sebenar. Dan kalau kita lihat bagaimana Luqmanul Hakim. Ni. Nasihat daripada seorang bapa kepada anak dan begitu juga seorang mak kepada anak. Sama je. Untuk menyelamatkan keadaan diri, isteri kita, anak-anak kita, selamatkan akidah. Itu nombor satu, cabaran. Sebab tu kalau kita lihat, dalam perkara cabaran ni mas sekalian, yang pertama kalau kita lihat, bagaimana cabaran untuk meletakkan akidah yang utama dalam rumah tangga. Nampak ni? Hadis. Kita tengok dulu apa hadis cabaran. Ini menjadi misi besar iblis. Apa saya baca? Dari Jabir radhiyallahu anhu. Fasal 1, cabaran kekeluargaan. Fitnah dan kemelut kehidupan. Kata Jabir radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis, sesungguhnya iblis, yad'u arsyahu 'alal ma', meletakkan singgah sananya di atas air, yakni laut." Nabi kata laut. "Summa yab'atsu saraya fa adnahum minhu manzilah." Kemudian ia mengutus bala tenteranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Yang paling dekat dengannya a'zamuhum fitnatun yaji'u ahaduhum. Yang paling dekat dengan iblis ni adalah yang paling besar fitnahnya. Maka datanglah salah seorang dari bala tenteranya dan berkata, fayaqulu fa'altu kaza wa kaza fayaqulu ma sana'tu syai'a. Maka datanglah salah satu, yakni jin yang bernama syaitan. Aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun.
Nampak? Ada satu keadaan memang setiap hari di masyarakat iblis akan buat perjumpaan. Multaqa, perjumpaan. Setiap hari di atas singgasana di laut. Lalu apa yang dia buat? Dia akan buat briefing. Dia akan tanya apa yang dia dah buat, maka syaitan yang pertama datang. Cerita kat iblis. Aku dah buat macam-macam kejahatan. Fa'altu kaza wa kaza. Iblis kata apa? Kau tak buat apa? Iblis kata kau tak buat apa. Kemudian semua yaji wa ahduhum fayaqulu ma taraktuhu hatta faraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak, kemudian datang yang lain dan berkata, aku tidak meninggalkannya untuk digoda. Datang yang lain, lalu dia pun cerita, hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan isterinya. Apa yang Iblis kata? Iblis pun jawab kepada syaitan itu, wa fayudnihi minhu wa yaqulu ni'ma anta. Maka iblis kata, sesungguhnya hebat setan seperti engkau. Ini baru betul. Ini baru betul. Nampak? Makna kata iblis ni ketua bagi kepala bagi segala kejahatan. Tahu iblis? Tahu tak? Tahu iblis Pernah jumpa? Ingat tahu sebab jumpa dah. Pernah kena? Waktu demam? Kamu? Macam mana kamu kena? I don't know. Then, why you talking about like that? Kau kata iblis kacau? Datang. Waktu tidur. Macam mana dia punya datang? Bukan mimpi. Tapi memang nampak lah. Tengah demam. Datang macam mana? Macam mana kata tu iblis? Hitam semua. Sama juga. Kamu pun pernah? Ya Allah. Kau mana ni? Hitam semua. Kamu ya betul. Betul. Kau mana ni? Dia tahu macam mana? Bangun. Siapa tu? Mimpi ke? Tak. Waktu malam. Semua malam. Itu jin, setan. Kalau hitam gelap tu, dia ganggu tu. Apa tu? Baca apa? Baca ayat kursi. Tengok tu, baca ayat kursi. Betul apa jadi? Dia hilang. Tak bangun. Ya. Nampak? Gangguan bagian. Syaitan, jin. Itu kalau kita tengok gangguan-gangguan begitu yang kadang-kadang boleh berlaku pada sesiapa lah. Anak-anak kita boleh nampak gangguan jin kan. Rupa. Tapi itu bukan bentuk jin sebenar. Itu bukan jin sebenar, itu jelmaan. Kita tak boleh nampak bentuk jin yang sebenar. Sebab dia alam lain. Tidak boleh bersalahan dengan hukum yang sebenar. Tapi nak beritahu gangguan yang paling besar, iblis, dia takkan rupa macam itu. Iblis, gangguan dia bukan gangguan yang menakutkan. Dia gangguan yang akan membawa kepada keraguan. Itu iblis. Iblis datang dalam rumah tangga bukan dengan seperti mana tadi itu dia kuncu-kuncu dia. Sebab tu dia kata, ni'ma anta, engkau ni betul. Sebab untuk mengganggu sesebuah rumah tangga, dia bukan gangguan yang datang dengan menakut-nakutkan. Dia bukan gangguan yang membawa kita makin dekat dengan Allah. Contoh kena gangguan macam jin tadi. Kita cari siapa? Mesti kita cari ayat kursi kan? Kita cari Allah. Ustaz tolong Ustaz. Macam mana teruk gangguan, mesti dia akan cari Allah. Tapi iblis ganggu,
suruh tinggalkan Allah. Itu prebet-prebet. Datang-datang macam kadang-kadang kusut masai rambut. Ada. Rambut tak basuh. Rambut tak shampoo. Pakai baju tak kemas. Itu kuncu-kuncu. Yang dia buat, iblis ni, nampak? Untuk digoda. Yang setaraf dengan iblis ni, goda. Nampak perkataan? Menggoda. Goda ni bukan menakutkan. Tengok kereta Ferrari duduk kat depan tu. Menakutkan betul tu. Ada. Gila betul kan. Tengok dia shape tu. Menggoda betul ya. Ini ada satu sedap juga ni. Godaan maksud goda-goda ni adalah membawa satu perkara yang akan mendekati kita dan menyebabkan kita menjauhi Allah. Tu bahaya. Ancaman. Pegang tu ayat. Ni contoh, kan? Kalau hantu datang, jin datang macam tadi, jangan takut. Dia nak menakut-nakutkan, itu kerja dia lah. Tapi bukan untuk kita termakan dengan ketakutan itu. Baca ayat kursi dia hilang lah. Ini kalau iblis nak bagi tahunya, bukan kata ayat Quran tak jalan, tapi dia membaca juga. Dia membaca juga. Jadi apakah elemen dia yang menyebabkan cabaran, yang menyebabkan tipu daya tu? Inilah dia. Keraguan. Godaan iblis adalah memasukkan keraguan. Itu dia. Seorang suami diragukan untuk menjadi suami sehingga devaluate. Dia down, dia rasa macam dia tak layak nak bimbing. Dia tak, orang kata apa, tak fit. Atau keraguan pada pasangan, tak percaya pada isteri, ragu kamu ni kan. Dia ada satu perkara yang menyebabkan kita tak boleh nak fulfill pasangan kita. Sebab rasa macam ada sekatan. Bagi seorang isteri pula, dia ragu. Dia rasa diri dia lemah. Saya bukan isteri yang baik. Saya bukan isteri yang bagus. Saya begitu begini. Dia buat kita down. Akhirnya, dia akan buat kita tidak perform. Seorang ibu atau isteri, dia diragukan untuk percaya pada suami dia. Abang betul ke boleh pimpin ni? Dia meragui. Anak ragu dengan mak ayah. Dia akan buat apa yang mak ayah suruh. Dia lebih percaya kawan-kawan dia. Dia lebih yakin dengan kawan-kawan dia. Dia buat apa yang mak ayah dia suruh. Benda yang tidak valid bagi dia. Dia meragukan. Ini bukan perlu hantar santau tuan-tuan. Tak perlu. Ini bukan perlu hantar jin tanah, jin toncit ke jin apa tu. Itu pun akhirnya meragukan juga. Ingat. Hilang keraguan. Hilang keyakinan, datang keraguan. Tapi iblis yang penangan, dia akan masukkan keraguan disebabkan satu, kejahilan. Ini sebab tu kena membentuk keluarga yang membawa kepada keilmuan. Macam datang, alhamdulillah boleh luang masa. Ni satu perkara yang iblis tak suka. Apatah lagi saya cerita terang tentang dia. Ni cabaran pertama, nak hilangkan keraguan rumah tangga. Ni cabaran nombor satu ni. Cabaran nombor satu. Kan? Amboi. Barik. Amboi. Bangun. Dah jawab apa kamu? Dah jawab? Yang 4 kamu? Dah jawab 5. Macam mana yang boleh? Okey. Kita baring sat lagi. Boleh? Bukan apa kan ustaz kan terikut baring kan macam mana? Ustaz tak boleh tengok nak baring-baring ni ustaz join dengan. Siapa nak ceramah? Dah. Jangan baring dulu, sabar. Faham? Betul sangat. Betul lah. Lepas ceramah kita makan. Lepas makan? Solat dulu kan? Lepas tu? Imam ada. Imam kita, mana imam boleh?
Saya jadi makmum dah. Ustaz nak pergi, Ustaz ada kerja, Ustaz nak pergi Singapura. Ada kerja. Oh, ibuan. Lepas makan tidur, jangan begitu. Kalau kau makan tidur nasi tu jadi beras balik. Jangan. Okey? Boleh? Okey, sikit lagi. Ustaz cerita ni penting ni. Tak dengar pun tak apa. Relax. Relax. Jangan baring. Boleh baring tak? Janganlah kan Ustaz baring juga. Jangan baring. Ni kalau anak ustaz ni kat depan ni, dia tak gerak atau dia keras je. Balik nak marah dengan ustaz lah. Sebab benda salah. Salah kena marah, betul tak? Bukan, ustaz lah marah. Beranilah nak ustaz nak marah. Kan? Salah, marah sebab sayang. Betul. Marah juga sebab salah. Benda salah kena marah. Faham tak kenapa kalau mak ayah marah? Tahu kenapa? Sebab sayang lagi. Apa benda? Sebab salah tu. Tu jadi anak yang berguna. Tapi yang tak boleh, kalau mak marah-marah. Tu maknanya ada something wrong tu. Kejajak marah. Mak jangan marah-marah. Tu namanya ada benda tak kena ada sampukan tu, ada kena sampuk tu. Sampuk tu jin tadi lah. Kena datang kau ustaz. Ni kita panggil ceramah dua hala. Sabar. Dia memang kena marah. Tapi jangan marah-marah. Keraguan ni, ni Lala nak masuk bab marah ni. Satu perkara yang kita terlepas pandang dalam nak membentuk keraguan. Kita pergi macam mana nak hilangkan keraguan. Dia adalah dihilangkan dengan pertama dengan ilmu. Ilmu, bila sebut tentang iblis, iblis, dia akan buat kita ragu tentang Allah. Itu nombor satu. Jadi ilmu yang kena sentiasa dimasukkan dalam diri dan anak-anak dan keluarga semua, ilmu yang membawa yakin kepada Allah, ilmu tauhid. Itu nombor satu. Keraguan yang paling bahaya yang akan membuat kerosakan adalah ilmu tentang Allah. Iblis berjaya meragukan Siti Hawa. Nabi Adam tidak. Nabi Adam AS tidak. Tapi Siti Hawa yang termakan kata-kata iblis. Jadi boleh dijadikan ceritanya begini. Antara laluan masuk keraguan nanti melalui, ni orang perempuan hati-hati, melalui isteri. Kalau suami tidak membina keyakinan yang tersedia ada, isteri yang tidak ada pengisian yang sebenarnya, maka keraguan akan dimasukkan melalui jalur seorang isteri. Sebatunya nak akan ditumpaskan dulu bukan lelaki. Tumpaskan isteri dulu. Ragu, buat kerja rumah ragu, saya buat apa ni? Saya ni nak macam orang gaji dah. Macam saya ni dipergunakan. Ragu-ragu, buat ragu-ragu, lalas sekali, ragu-ragu. Padahal, bila sebut tentang Allah, kenapa masukkan ilmu Allah? Ilmu tauhid. Supaya kita faham, supaya kita jelas, segala perbuatan baik yang kita lakukan, jemaah sekalian, itu ada ganjaran yang pasti. Jangan ragu dah. Tak perlu lagi kita nak merenung sampai bila aku nak buat semua benda ni. Jangan fikir-fikir dah. Tinggal lagi kita tak nampak hasil sekarang. Cuba contoh. Seorang ibu menguruskan rumah tangga, uruskan suami, uruskan anak. Ada isu sekarang ni kata apa? Semua kerja rumah lelaki buat. Perempuan tak wajib buat kerja rumah. Dah tu kamu jadi apa dah? Orang perempuan tak wajib buat kerja rumah. Dah kamu buat apa? Saya buat tak tahu dah. Dia kena buat apa yang suami suruh.
Memanglah tak wajib buat semua. Dan dia kena jaga suami. Kalau betul tak buat kerja rumah, jaga suami. Kemana pergi, ada dia bagi duduk suami. Suami nak duduk tarikkan kursi. Suami duduk nyorokkan kursi. Nak bangun pimpin tangan suami. Jaga suami. Papah berjalan. Duduk picit bahu. Duduk tengok kaki picit. Sudah tak buat kerja lain. Dah tak nak buat kerja yang lain. Contoh. Sebab apa timbul konflik tu? Sebab dia melihat perbuatan-perbuatan itu tidak dilihat dengan kebaikan. Dia lihat sebagai satu perkara yang menjadi eksploitasi. Ni masuklah tu. Isteri dipergunakan suami, suami pun rasa dipergunakan oleh isteri. Ni hati-hati. Walhal, ianya tanggungjawab. Tanggungjawab. Yang mesti dipenuhi. Walaupun ia tak ada spesifik ketetapan, tetapi ianya tanggungjawab yang datang dengan naluri seorang isteri dan seorang ibu. Ini fitrah. Dan apabila begitu jemaah sekalian, maka yang diberinya adalah ganjaran Allah Ta'ala. Sebab tu isteri ni, Allah ganjarkan keyakinan, disebab keyakinan itu syurga. Jadi yang pertama kita nampak, setiap perbuatan kebaikan itu mestilah dinampakkan dengan Allah. Sebab tu keraguan tentang Allah ni kena jaga. Jangan kita dimasukkan dengan perkara-perkara yang mempertikaikan kebaikan. Mempertikaikan tanggungjawab. Ini kita ringkaskan perbahasan ni. Kalau kita lihat, contoh, dua perkara. Iblis dengan Nabi Adam ni, Iblis diuji dengan perkara yang dia tak suka. Iblis. Nabi Adam AS, Allah perjalankan pasangan Siti Hawa diuji dengan perkara yang dia suka dalam hidup ni. Keraguan ni akan datang dengan dua jalur. Iblis disuruh untuk taat kepada Allah melalui cara, sebelum ni dah buat dah, tapi kali ni melalui hormat kepada Nabi Adam AS. Waktu itu, Iblis ragu. Kenapa pula aku nak kena sujud? Kenapa pula? Benda yang dia tak suka. Maka apa yang berlaku adalah penentangan. Keraguan akan berlakulah penentangan. Bila dah ragu, dia datang persoalan-persoalan macam-macam. Apa dia buat? Dia tak nak buat lah, dia tak suka. Saya penat lah bang. Saya pun, abang dia faham lah kata. Anak pun kita sesama lah. Dia jadi macam tolak menolak. Hati-hati. Sebab apa? Sebab ada keraguan tadi. Begitu juga dengan Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Nabi Adam AS ini masuk, tapi ceritanya berlaku dekat Siti Hawa. Allah larang makan buah khuldi. Wala taqraba hazihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Tapi suka. Datang kesukaan. Bila suka, dilarang. Ragulah. Kan orang perempuan sebagai contoh. Suka apa? Suka shopping, suka makan-makan, suka beli belah, katalah. Contohlah. Suka apa tadi? Suka make up. Suka make up. Okeylah, make up. Bila suka make up, tiba kita larang, jangan kamu make up selain depan suami kamu. Alah abang ni, terimalah seadanya muka saya ni katanya. Oh, depan suami dia tak make up pula. Tiba depan orang lain make up pula. Nampak? Dia suka. Tapi kesukaan tu bila ada larangan, dia ragu. Awak nak beli-beli barang ni walaupun duit awak. Beli-beli ni kan akan ditanya oleh Allah nanti. Kau suka saya lah. Kita akan diuji ragu untuk dua perkara. Ragu dengan apa yang kita suka. Ragu apa yang kita tidak suka. Benda yang kita tak suka, taat sebagai contoh. Tak suka kan? Kena dalam bahasa rumah tangga ni, saya letakkan macam ni. No objection. No objection. Tak ada sifat penentangan. Objek tu tak ada sebenarnya. Yang ada adalah perbincangan.
Tapi awal-awal biasa datang berlaku beberapa arahan kadang-kadang. Dia menentang dulu. Itu yang berlaku. Patutnya bincang dulu. Bincang lah. Bukan menentang. Tapi biasa datang hati tu yang susah nak buat menentang. Nanti dia akan datang ke anak-anak. Sebab tu peringkat sekarang anak-anak. Dalam peringkat sekarang ini, sebelum mereka akhir balik. Yang lelaki. Yang perempuan bersama. Malah bila dah akhir balik pun perkara ni mesti kena panjangkan juga. Apa dia? Mereka perlu dilatih untuk terima arahan. Tanpa ada penentangan. Contoh, kan adik, duduk diam. Duduk diam pada depan. Okay, sekarang duduk betul kan? Bersila. Depan. Adik tudung pink. Mardiah, apa nama? Mardiah kan nama? Farah. Tudung pink. Jangan main sip itu. Pandang depan. Duduk tegak-tegak. Duduk diam. Tak duduk diam tak makan. Ada attendant tak? Mana tahu dia kita tak payah naik bas ni. Sekarang duduk diam. Okey? Duduk diam. Okey. Satu konsep yang perlu ada kena faham, memang mereka kena train untuk terima arahan dan kena taat. Sebab apa? Sebab di situ kena ada satu sifat ni, nak hilangkan keraguan. Keraguan ni hanya boleh diterima bila kita menerima arahan dan terima dengan ketaatan. Terima, okey. Solat. Tabuk, kenapa kena ni? Kenapa kena gitu? Iblis akan buat itu nombor satu. Dan sebab tu kena ada ilmu. Ilmu lah yang hilangkan persoalan tadi. Macam sekarang kan, bila ada ilmu dah faham ni, dah macam ilmu kan. Bila ustaz cakap duduk diam, okey semua duduk diam. Dia pun tak mentang lah sebab pada sekarang ada ilmu. Dan kita sebagai mak ayah, kenalah bersama ilmu dalam memberi arahan tadi. Bukan bersama nafsu. Duduk diam. Bising lah, tahu tak abah tengah pening kepala ni. Korang tak kerti diam. Marah pula. Yang marah ni mak. Bapak je pun sama. Marah bapak je pula. Balik penat. Jangan marah-marah. Itu marah-marah. Sebab amarah. Sebab isu yang berlaku, balik resah, tengok rumah siapa, bebel. Penat aku tu. Tu bebel. Tapi kalau marah, kemas sekarang. Mak nak tengok kemas. Mak kemas 10 minit kemas. Kamu tak kemas, kamu siap. Settle. Budak-budak pun ulang kabut lah. Buat dia. Mak dah siap dah. Bagus. Dah, bagi makan. Ni kadang-kadang kita balik bersama dengan keraguan, perasaan, dengan kerja lagi, tengok rumah siapa, tengok pula anak tak kata, habis. Iblis pun kata, inilah masanya. Masukkan lagi keraguan. Sebab itu, ikhwan sekalian, dalam konteks mendidik ini, memang yang pertama, ilmu dan pendidikan semua adalah untuk menghilangkan keraguan. Sebab tu kena ada ilmu. Dan bila ada ilmu, insya-Allah dia akan menundukkan nafsu. Dan ingat, dalam perkara larangan ini, perkara yang benda kita suka dan tak suka dia berlaku, dan di sinilah penting dalam kita memastikan keraguan ini ditadbir urus dengan baik. Kena perhati. Okay. Dia ada perbincangan di sebalik keraguan tu jemaah sekalian, ada perbahasan tentang pembersihan hati. Itu pun perbahasan yang perlu kita bincangkan. Cuma saya nak bagi tahu, sabaran dulu. Keraguan ni juga terjadi kerana adanya isu pada hati. Kerana itulah datangnya keraguan. Tapi bila kita berjawab dengan ilmu tadi, insya-Allah dengan ilmu akan membantu untuk mententeramkan hati. Sebab pada hati ni, makanan utamanya adalah ilmu yang membawa kepada Allah. Yang ini dengan tauhid tadi. Saya cerita terus pada situ. Sebab tu tajuk kita besar pun tadi saya tulis mentauhidkan keluarga. Itu penting. Apa mukadimah kita bincang tadi? Macam tadi. Nak masuk syurga tak? Nak. Okey. Kalau kamu nak masuk syurga, jangan buat perangai macam ni. Ini bukan perangai ahli syurga. Dia perangai ahli neraka. Macam tu. Saya kalau marah anak saya dah faham dah. Kalau tak apa interview anak saya, perkataan yang keluar yang pertama, Abi garang. Tapi dalam garang-garang kalau jumpa, jangan terkejut dengan anak saya. Melekat semua datang macam ni. Duduk dengan saya.
Jenis yang akan order je lah. Nak lela, nak itu. Tapi dalam satu sudut, kalau mereka describe, garang. Sebab apa? Sebab di situ ada satu didikan yang kita nak train mereka kenal bahawasanya dalam bab contoh, kata bergaduh. Anak-anak kita kan gaduh kan. Saya kena tunjukkan benda apa yang dilarang itu dan dia menjadi ancaman. Contoh gaduh itu perangai nafsu, bergaduh, berebut. Ini perangai syaitan. Bergebut, iri, dengki, saya cakap. Jangan bergaduh, jangan gebut. Kita marah nafsu tu dengan kolbu. Ini pun ada teknik ni mas sekalian. Marah nafsu ni, bergebut, bergaduh ni. Tengok, dalam bulan Ramadan, kita jadi slow down. Sebab apa? Kerana dia membakar. Bulan yang panas, membakar. Jadi kita kena pasti apa yang nak kita marah. Sebab nak tahu, Abi garang kat mana? Dekat nafsu, kat perangai syaitan. Diorang tahulah. Kalau nak masuk syurga, buang perangai syaitan. Anak-anak daripada kecil, memang kalau sekarang tak ada dosa yang perlu akal balik. Tapi ingat, mereka ada nafsu. Jangan biar nafsu mereka tak kena dosa pahala. Kalau dari kecil tak ditrain, tak dimarah nafsu mereka, bila mereka besar, mereka naik kepala. Sebab apa? Nafsu dah besar. Bapa ikutkan anak yang sedang bernafsu, beremosi, berguling. Marah, berontak, biarlah dia anak kita. Jangan. Sama dengan isteri juga. Kadang isteri pun dia meluahkan nafsu dia, perasaan dia. Buat muka dia, tanya soalan ni. Tak ada, okey. Angkat tangan tu, tanya soalan. Jadi, dan kita fahamkan, Abi marah ke, Abah marah ke, Abi marah sifat kamu ni perangai ni. Itu kena mentauhidkan keluarga. Sifat ni bukan ahli syurga. Ahli syurga ni apa? Berkongsi, gembira, lagi beradab. Siapa nama? Mikail. Ahli syurga tu beradab. Ahli neraka biadab kamu katanya. Biadab. Dia bukan nak meneraka kan. Ni sifat contoh. Ahli syurga. Kan kita semua nak masuk syurga kan. Orang tengok seronok. Macam ni sekarang ni Ustaz tengok. Seronok dia tengok. Lega dia tengok. Kalau ni neraka, dia bikin panas. Bikin panas. Dia kecil besar. Dia Ustaz tengok geram. Dia tengok kan. Macam tu kan. Bikin panas. Kau tahu dah bikin panas sebenarnya? Kau ajar tadi lah. Kau ajar tahu kau ajar. Tahu macam mana kau ajar? Biadab. Kau ajar biadab. Melawan. Ini perkataan pada tempat. Kau ajar ni melawan. Kadang-kadang dia tak tinggi suara pun. Contoh. Mak suruh kan. Mak suruh je. Nak ke mana adik ni? Mak suruh lepas dia buat muka. Itu melawan tu biadab. Tak boleh tu. Kan? Tarik muka, melawan. Tarik muka, berontak. Jangan buat macam tu. Itu perangai ahli. Ingat, fikir. Dan perangai syaitan. Dan benda tu ada kat kita. Kalau kita tak didik. Saya bagi bahasa mudah-mudah ni, senang faham. Dan dia menjadi masalah. Menjadi. Sebab kita nak memperkenalkan dia apa yang boleh, apa tak boleh. Mereka ni fasa untuk diperkenalkan. Fasa diperkenalkan. Baik. Cabaran seterusnya, jemaah sekalian. Cabaran harta dan kebenaran. Ini dia ada hadis Nabi SAW. Tadi keraguan tentang suruhan. Ini cabaran harta dan kebenaran. Di mana cabaran harta dan kebenaran? Baik. Di sini ada hadis Nabi SAW. Ini mesti diingat dan mesti ditanamkan dalam fikiran dan keyakinan kita. Perkara yang lebih berbahaya setelah kewafatan bagi Nabi Muhammad SAW yang bakal menimpa kepada kaum lelaki adalah wanita. Adalah wanita.
Sehebat mana seorang lelaki atau suami itu beramal dengan agamanya, namun di saat gagal mengurus wanita yang bergelar istrinya, maka terfitnahlah seluruh amalan yang si suami itu ada. Itu yang pertama. Apa kaitan wanita dengan harta dan kebendaan? Kerana yang mendampingi wanita itu nanti adalah kebendaan. Sebab apa? Sebab tadi ada hawa, ada nafsu. Nafsu kesukaan. Balik pada Siti Hawa tadi, suka makan buah khuldi, suka. Jadi dunia ni memang kesukaan. Orang lelaki, dunia ni kita boleh pakai baju yang sama setahun. Tukar terbalik. Setahun tak beli baju. Malah. Tapi kesukaan bagi seorang lelaki, Allah jadikan wanita. Wanita kesukaannya seorang lelaki yang mengadakan benda untuk dia. Itu cabaran. Ini sisi cabaran. Kalau wanita solehah beriman bukan begitu karakternya. Bukan. Dia tidak akan, kerana sebab tu Nabi kata sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Nabi counter balik. Sebab memang dunia, bayangkan syurga je maksudnya. Syurga ni bukan dunia ni. Kita kat sini kat Batu Kek, Taman Rentri ni. Syurga yang kita faham. Indah, hebat. Boleh gini ni. Laporlah. Sikit lagi. Sejuk. Sejam lagi boleh? Luar biasa. Sekali dia punya demand, sejam lagi. Setengah jam lagi habis dah. Sikit lagi. Habis dah, Ustaz ada urusan. Tapi memang habis kedua belah pun insyaAllah. Sebab itu kalau kita lihat, wanita itu, bila sebut wanita solehah, Nabi counter, sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Sebaik-baik. Di syurga, semua ada. Yang tak terlintas di hati tau, bukan pikiran. Seindah-indah syurga, Nabi Adam AS masih lagi Allah bagi wanita. Itulah Siti Hawa. Sebenarnya keindahan paling besar bagi syurga itulah wanita. Orang lelaki memang hidupnya wanita. Tak boleh lah. Yang orang perempuan tak usah nak. Di mana saya dalam hidup abang? Tak payah tanya lah. Tak payah. Memang wanita lah hidup. Orang lelaki. Itu Allah jadikan. Tapi hidup itu dijadikan wanita tu ke mana nak bawa? Itu soalan. Dan diri seorang wanita pula bagaimana terjemahan dia, itu pun persoalan. Baik. Sebab itu Nabi SAW Allah takdirkan ramai isteri. Walaupun sebelum hijrah Nabi di Makkah Al-Mukarramah, Nabi hanya berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kubra. Kerana apa? Kerana belum disyariatkan kahwin lagi. Itu saja. Dan waktu itu dalam isunya adalah wanita yang pertama masuk Islam adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha kubra. Tak ada lain. Belum lain. Tapi setelah hijrah, ramai wanita atau isteri yang Allah takdirkan buat Nabi SAW. Kerana apa? Kerana mengurus seorang isteri itu adalah cabaran terbesar bagi seorang lelaki. Cabaran terbesar. Ketaatan bagi seorang suami kepada suami itu cabaran terbesar bagi seorang isteri. Bukan mengurus anak-anak. Sebab tu dia orang kata tak heran, dia boleh, seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu boleh menjaga seorang ibu kerana ada ketaatan. Belum tentu. Begitu juga isteri. Dia boleh jaga 10 orang anak tapi belum tentu boleh taat dengan seorang suami. Belum tentu. Kerana ketaatan itu berat. Dan suami nak mendidik supaya isteri itu menjadi taat. Macam anak lah. Nak mendidik anak untuk taat. Itu tugas yang berat, yang besar. Sebab tu berbahaya kat situ adalah kerana bukan bahaya pada sifat itu. Tapi kerana bila kegagalan tugas. Tugasan kita fail. Kegagalan dalam menjalankan tugas. Ya.
Baik, suami yang berjaya mengurus harta dan mengurus para isterinya agar tidak cintakan dunia. Ini ayat kata kunci dia. Dan tidak mahukan perhatian serta suka diperhatikan adalah suami yang berjaya menguasai dunia serta menguasai emosi nafsu dirinya. Soal harta pada isteri ni dia akan sukakan kepada perhatian. Itu kata kunci dia. Kerana Nabi SAW telah bersabda, tiada yang lebih dahsyat sebab ketiadaan baginda Nabi SAW adalah daripada fitnah wanita dan harta dunia. Daripada hadis pada Usama bin Zaid radhiyallahu an bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa. Tidak aku tinggalkan selepas daripadaku yang lebih berbahaya ke atas kaum lelaki adalah wanita. Kerana wanita yang macam kita bincangkan tadi, dia ada punyai kecenderungan kepada keseronokan dunia. Apabila seorang lelaki tidak mampu untuk menundukkan dunia agar tidak dicintai, sekadar hanya untuk diuruskan, diperlukan, maka disitulah kegagalannya. Begitu juga dengan anak-anak nanti. Perlukan kepada keduniaan yang terlampau, akhir zaman hati-hati. Dan begitu juga dengan hadis daripada Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, fattakud dunya wattakun nisa fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa. Berhati-hatilah dengan dunia dan berhati-hatilah dengan fitnah wanita. Sesungguhnya fitnah terawal yang berlaku pada golongan Bani Israel adalah wanita. Rawahul Muslim. Nampak? Jadi gambaran kepada dunia harta wanita ini bukan perbincangan yang main-main sebab ia melibatkan ancaman. Tetapi ada padanya ganjaran yang besar. Dia panggil high risk, high return. Dalam bisnes, dalam investment, kita masuk dalam perkara yang high risk, tapi ada high reward, high return. Betul. Anak memang risk tinggi, tapi kalau berjaya kita didik dia, reward kita berpanjangan. Sama dengan isteri. Tapi kalau berjaya kita bentuk menjadi isteri yang salihah, Masya Allah, pahala berpanjangan. Jangan anggap isteri anak-anak satu benda yang biasa-biasa. Kerana ia adalah ada hadis khusus untuk wanita dan harta. Sebab itu Nabi berjaya memimpin wanita. Itu menunjukkan ketokohan. Cuma masyarakat, netizen atau awam telah memburukkan keadaan. Wanita dieksploitasikan untuk perkara-perkara tidak sepatutnya. Contoh, bila bab tak aduk kahwin lagi. Kerana gagal dengan yang pertama, cari yang kedua, ketiga, empat. Minta maaf, saya cakap perkara ni. Jangan ada berlaku begitu. Lepas tu, tidak menjalankan tanggungjawab dengan sebaiknya, maka rosaklah syariat itu. Sebab tu tidak begitu je mas sekalian. Ya? Jadi cabaran harta isteri itu sendiri cabaran. Tapi bukannya perkara yang membebankan. Itu kena faham. Ada orang interview. Terbaru ni orang interview. Dia tu pension komando. Tuan tengok tak interview tu? Kalau diberi apa soalan dia? Nak poligami ke apa kan? Nak poligami ke nak kereta? Oh, saya kereta lah. Isteri cukup seorang lah kata. Kereta tambah, kereta lebih dia suka daripada tambah isteri. Betul tak statement ni Mas Lan? Tanya ke akak-akak belakang. Betul tak? Betul? Betul. Oh, selamat. Ni, kena interview tu. Selamat laki aku. Yang akan ditanya. Ini kena dengar baik-baik. Semua nikmat ditanya. Sumalatus alunna yawma izin aninna. Isteri anak akan ditanya. Tetapi tidak ditanya 2 kali. Bermaksud, ditanya tanggungjawab. Tetapi tidak ditanya hasil atas tanggungjawab. Contoh kita dah hantar anak kita mengaji. Hantar dah sekolah. Bagi didikan terbaik. Ibarat dah lepas tanggungjawab mak ayah. Didik dengan tauhid, dah lepas. Jadi apakah anak? Tidak dipertanggungjawabkan. Allah tak akan bebankan kata mak ayah. Selagi mana tanggungjawab seorang mak ayah dilaksanakan. Begitu juga dengan seorang suami ketika telah mendidik isteri yang sebaiknya.
tetapi dia melawan juga. Bahasa mudah, tak terdidik. Maka tidak dipikulkan atas suami. Tetapi satu perkara ini tetap akan ditanya hasilnya. Apa dia? Harta. Dia boleh jawab, tambah kereta lagi seronok daripada tambah isteri. Tahu tak, tambah kereta Allah tanya 2 kali. Tambah baju tanya 2 kali. Duit macam mana dapat, ke mana pergi kereta tu. Mileage kat mana pakai. Tak lepas tanya, tak lepas. Ramai orang tambah harta seronok. Walhal tambah harta lah paling membawa kepada ancaman sebenarnya. Dia suka. Walhal harta yang halal akan dihisap, yang haram akan diazab. Harta. Yang pertama ditanya, macam mana kamu dapat? Dari sudut yang halal. Hasil pergi mana? Kalau pergi haram, habis pangkah. Dapat macam mana? Dapat haram. Pergi halal, cuci duit pun pangkah juga. Di sisi Allah, dapat halal, pergi halal. Kereta yang lama ada 40,000 mileage katalah. Tak pakai sangat pun. Beli kereta baru. Mileage baru 7,000. Allah tanya, kenapa tak pakai? Kemana bawa? Dah pakai pula, kemana bawa? Saya pakai motor. Rata-rata bila pakai motor, dah sampai ke Thailand ke Ustaz? Nampak no macam made in Thailand betul lah ni. Asal motor je Thailand. Asal motor je Thailand. Dia tak tahu nanti dia tanya kat Thailand buat apa. Pergi masjid. Dah kat sini tak nampak motor kau kat masjid? Nak jawab apa? Tambah harta ni ancaman sebenarnya. Liability. Tapi orang tak nampak. Orang nampak isteri liability. Oh, membebankan. Dia boleh kira saka lagi Ustaz. Pening kepala saya. Tak ada mas sekalian. Malah itulah harta bagi seorang lelaki sebenarnya adalah wanita. Wanita solehah je mas sekalian. Ada tak hadis dalam? Oh tak ada, saya tak masukkan. Ada hadis mengatakan harta bagi seorang suami adalah isteri solehah. Sebab tu jangan berkira untuk labur sesuatu pada isteri. Laburlah untuk bagi dia jadi baik. Ada seorang isteri itulah harta, anak harta. Bukan harta yang kita ada sekarang. Itu adalah bebanan kita, liability. Tapi orang tak marah, isteri tak marah pun. Abah tambahlah kereta, jangan tambah isteri sudah. Abang tambah kereta tak apa. Abah tambah rumah tak apa, jangan tambah orang rumah abang. Walha tambah rumah, ditanya 2 kali. Buat apa rumah tu? Terbiar je. Tak, kita sewakan. Okey, sewa. Dapat duit sewa. Duit sewa buat apa? Tanya juga. Ya. Kita beli rumah, kita sewakan. Dapat duit sewa. Duit sewa buat apa? Beli makanan, beli nasi. Okey, boleh jawab. Tulis. Boleh beli nasi. Tapi jenuh nak menjawab tu. Satu-satu dia tanya. Tapi pelik orang kalau buat harta ni, tak siapa nak marah. Tapi kalau isteri, oh ya Allah, terangkat bumbung, bergaduh-gaduh pun ada. Tapi kalau tambah duit, macam ni. Ini yang jaga, hati-hati. Bermaksud, bila perkara-perkara yang membawa, ini semua mengundang kepada mawaddah warahmah ni. Bila ada harta dalam harta, kita kena memanfaatkan. Jangan kita suka-suka. Ni satu perkara lagi dalam bab pengurusan. Jangan beli sebab kita ada duit. Sebab dah ada duit dia. Lantaklah dia nak beli apa ke? Bukan. Belilah atas keperluan. Walaupun kita ada duit banyak, kalau tak perlu, tak payah beli. Itu saja. Dan yang sepatutnya duit itu, apa yang diperlukan adalah pahala. Digunakan untuk pahala. Dah ada lebihan. Bagilah orang yang lebih memerlukan. Ambillah. Saya dah pakai ni, dah ada rumah, ada kereta, bulan-bulan saya dah ada lebihan. Bagi yang lebih memerlukan. Kadang-kadang nak bayar kereta pun tak lepas, bayar rumah pun tak lepas, kita lepas bayar, bagi. Kita pun tanya, senang-senangnya kamu bagi orang. Apa senang? Dia sebenarnya senangkan aku. Sebab apa? Dapat pahala. Bila pahala banyak dalam rumah tangga, mawaddah lah tuan-tuan.
Kadang-kadang kita ingat mawadah ni duduk bawa-bawa happy-happy suka-suka. Tak. Kesimpulan kita, nak dapat mawadah warahmah adalah perbincangan dosa pahala dalam rumah tangga. Kalau banyak perbincangan banyak kepada dosa, yang ni contoh berharta, tak rasa bersalah, rasa relax dia benda panas. Patutnya memikirkan bagaimana pelaksanaan harta, adakah berpahala atau tidak. Bukan soal kita ada duit ke tidak. Soalnya, bang, duit kita ni bang, jadi pahala ke tidak? Cuba abang explain. Aku tak nak kena tanya lagi soalan macam ni. Bagus kamu tanya soalan macam itu. Okey, sekarang kamu cerita ke aku. Macam mana dikatakan jadi pahala? Okey bang. Pertanyaan pertama, abang niat sedekah untuk saya. Abang sedekah kat saya bang. Jadi pahala. Boy, isteri pula. Dia bagi cadangan kan. Sedekah ke anak-anak. Betul? Sedekah yang terbaik bagi seorang suami, isteri. Anak-anak. Begitu dengan seorang isteri. Sedekah yang terbaik dari segi infak harta pada suami yang paling dekat. Bukan untuk simpan. Simpan untuk keperluan yang pasti. Ni abang nak simpan ni. Untuk apa bang? Abang ada benda nak beli, sekian-sekian. Abang nak pakai, sekian-sekian. Anak kita nak belajar, umur sekian-sekian. Sakit, nampak gaya macam 3 tahun abang sakit jantung, nampak gaya ni. Sekian-sekian. Dengan perangai kamu ni turun naik ni, sakit jantung aku 3 tahun ni. Contoh kan. Tapi simpan sebab apa? Yelah, tak tahulah apa-apa jadi akan datang. Jadi apa? Contingency. Apa yang di contingency kan? Jangan buat satu benda yang tak pasti. Apatah lagi perkara itu jatuh pada perkara syirik. Apa dia? Nak jamin masa depan dengan duit. Habis lagi tak boleh. Tapi benda tu diurus untuk pahala, silakan. Itu masuk harta benda ni. Satu perkara yang perlu diperhatikan. Dan yang seterusnya, saya ringkaskan lagi, cabaran perasaan. Apa beza perasaan dengan keraguan tadi? Okay, perasaan ni macam sekarang. Ni perasaan ni. Contoh. Ya, dia dah ada guling-guling ni. Aduh. Kita anak mak kan, kita tengah buat kerja macam tu kan. Anak dah buat protes ni. Tercabar betul kita tengok. Ni cabaran perasaan. Perasaan yang terikat dengan keadaan. Bagaimana kita nak mengatasi perasaan ini? Dan perasaan ini satu je. Kena kata kunci pada perasaan. Jangan menormalisasikan, meluahkan perasaan. Jangan. Ini akhir zaman ni ada satu gerakan. Dia suruh kita meluahkan perasaan. Kalau contoh dia bosan, dia luahkan perasaan dia. Dia tunjukkan kebosanan dia. Jangan. Atau kalau seronok, dia luahkan perasaan seronok dia. Mula mencari hiburan-hiburan yang menyeronokkan. Sebenarnya perasaan ini, bila sebut jangan luahkan perasaan, habis itu nak buat apa Ustaz? Kalau kita tengok, tundukkan perasaan. Tundukkan perasaan. Ini perkataan yang saya gunakan. Iaitu, jangan merasa diri itu layak. Perkataan dia perasaan. Perasaan baik, perasaan cantik, perasaan dah buat yang terbaik untuk suami. Ada satu kes ni, ini kita cerita ni, kita ambil pengajaran. Mungkin kita tak begitu, tapi ada orang begitu kena. Dia diceraikan talak 3 oleh pasangan dia. Talak 3. Soalan yang ditanya, kenapa saya diceraikan talak 3? Sedangkan saya dah buat yang terbaik. Saya dah buat itu, saya dah buat ini, saya dah dia tulis panjang-panjang. Saya cakap, betul tu puan. Satu je puan yang tak buat lagi. Apa dia? Puan jangan perasaan baik. Habis ya? Kadang-kadang kita melakukan sesuatu, kita menganggap kita yang terpaling. Terpaling pandai jaga anak lah, terpaling pandai jaga suami lah, terpaling. Dan sekali memang terpaling kena balik. Jadi nak menundukkan perasaan ini, perkataan yang kita jumpa di sini adalah jangan perasan. Jangan perasan kita buat yang terbaik untuk anak. Belum.
Lalu kita akan sentiasa buat yang terbaik. Itu maksud dia. Kita dah buat terbaik untuk isteri kita? Belum. Dengan suami? Belum. Jadi, yang patut diselesaikan 4 perasaan, kita tukar je mas sekalian. Pengharapan. Kita berharap. Kita lebih banyak berharap, ya Allah mudah-mudahan anakku jadi baik, ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, jadikanlah anakku baik. Nah? Boleh? Nak habis ni, nak habis ni. Duduk balik. Ni. Nak melompat dah kamu. Nak melompat dah. Ustaz kira macam kurang je. Ini tak cik ni. Boleh? Kita sebagai seorang ketua keluarga, ibu. Ini saya rasa saya tak sempat. Saya nak pergi pada protokol nanti. Saya nak pergi penutup terus. Bila kita tengok anak kita, jangan hilang pengharapan. Jangan nampak perbuatan kita. Contoh, tengok anak, aku dah ajar dia, aku dah buat ni. Jangan nampak itu. Kalau tengok anak, ya Allah jadikanlah anakku baik. Kita letakkan pengharapan. Jangan letak perasaan. Sebab nanti perasaan, macam kita dah buat yang terpaling untuk anak itu. Tak. Tengok je. Mudah-mudahan ya Allah anakku jadi baik ya Allah. Ya Allah baikkan anakku ya Allah. Dia pengharap. Ini cara nak tundukkan perasaan juga. Dia gantikan dengan pengharapan. Tengok isteri, mudah-mudahan ya Allah isteri aku setuju ya Allah. Setuju. Apa-apa yang patut dah setuju tu. Ya Allah benar isteri aku ni ya Allah. Bukan tengok je. Apa lagi aku nak buat dengan isteri aku ni? Kalau isteri pula, apa lagi aku nak buat dengan suami aku? Ataupun apa yang aku kena buat supaya suami aku dia beranggapan dia seakan boleh untuk menentukan nasib. Walhal kita bila saling tengok harap mengharap ni, sebenarnya itulah mustajabnya dalam menundukkan perasaan. Tengok suami, haraplah suami jadi baik. Tengok isteri, haraplah isteri jadi baik. Tengok anak, haraplah anak jadi baik. Jangan tengok, tak tahulah sampai bila nak perangai dia nak macam gini ni. Puas dah aku cakap. Puas dah Ustaz cakap. Sudah. Contoh. Amboi, suka kamu. Adik-beradik ke? Jangan macam gitu tengok. Kembar ke? Itu jangan sebut. Itu tak boleh. Yalah tolak pun perkataan tu tak boleh. Ni mana kembar ke apa ni? Patutlah Ustaz macam tu. Kejap kat sini, kejap kat sana. Punya dua orang. Tak perasan. Jangan duk kepala telok. Tak boleh tu. Tak boleh. Jangan. Jangan. Ni perkataan jangan pun kena guna. Jangan tertipu dengan perkataan. Jangan guna perkataan jangan. Sudah, jangan perkataan jangan. Nak guna perkataan apa? Stop. Sama juga. Kan? Betul sangat-sangat. Duduk. Umur berapa? Umur berapa? Darjah berapa? Darjah 6? Oh, masyaallah. Jangan. Okey, bye. Okey, bab perasaan tadi gitu. Jangan layankan perasaan. Ada satu buku ni, ibu kena kuat. Nangis-nangislah baca buku tu. Dilayankan perasaan. Bawa tak payah. Perasaan jangan dilayankan, perasaan kena ditukar dengan pengharapan. Harap. PKP ni, saya tulis ni, PKP. Perintah Kawalan Perasaan. PKP. Kawal perasaan. Jangan luahkan perasaan. Habis tak nak pendam ke? Dah. Haraplah pada Allah. Itu dah. Gantikan dengan pengharapan. Perasaan tu kadang Allah malasnya, ya Allah letihnya. Angkat tangan, ya Allah bagi kekuatan, ya Allah. Tukar dia terus dengan pengharapan. Perasaan tukar kepada pengharapan. Selesai masalah. Okey. Ini mengatasi ni sabaran dengan saya pergi pada topik yang terakhir adalah protokol ni. Okey ni. Protokol pelaksanaan. Penutup. Baik. Dalam nak membina, nak membentuk keluarga yang mawaddah warahmah ini, sakinah, mawaddah warahmah. Setelah kita faham cabaran, dah sedikit
pembahasan tentang pengisian tadi, maka yang paling penting adalah pelaksanaan, protokol. Dia ada protokol, dalam rumah tangga ada protokol. Jangan cross sunatullah ini. Kalau cross dia akan jadi tidak membawa kepada mawaddah. Baik. Yang pertama tugas hakiki suami isteri, termasuk anak-anak. Yang ini jangan buang tugas hakiki. Hamba. Suami yang mana memegang kekal. Suami itu jawatan kemudian, tapi jawatan sebelumnya hamba. Isteri jawatan kemudian, tapi jawatan sebelumnya hamba. Jadi, jadilah seorang suami yang humble. Hamba ni, yang humble. Yang merendah diri. Kalau aku tak buat semua ni, tak jadi kamu ni. Suami pun. Isteri pula. Kalau mak tak masak, kamu tak makan. Kalau mak tak buat semua ni, jangan. Jadi humble. Hauna dia panggil. Humble-nya. Ditugasan yang hakiki. Jadi humble. Tidak perlu minta untuk macam suami kita ada satu karakter. Memang ikutkan dalam Islam, suami ni martabat dia sultan. Punya besar martabat suami ni. Sama dengan mak. Kita dengar macam isteri sultan. Anak lelaki dengan anak perempuan yang belum berkahwin lah. Sama juga, mak ayah pun sultan. Sebab apa? Taat. Ada taat. Kalau ikutkan, sultan punya layanan, nak tahu sultan tak sultan, kalau sultan datang rumah, agung-agung. Nak melawat. Suami kat rumah. Bang, sultan nak datang. Suruh dia balik. Balik. Tapi tak tahu suami mana berani buat gitu kan. Bang, sultan datang rumah. Suruh dia balik. Tak boleh masuk. Tengok, martabat besar pada sultan. Amen. Tak boleh masuk. Tapi kita humble. Jangan nak demand, nak dilayan seperti sultan. Ini orang hebat. Sama dengan ibu pun. Ibu je humble. Memang kalau ikutkan anak ni, silap sikit memang tak boleh. Tapi mak jenis yang humble. Jenis yang ada jiwa sebagai pendidik. Sebab tu jawatan pertama. Itu penting. Dan protokol, ni yang penting. Senarai semak ni kena ada. Senarai semak seorang suami kepada isteri dan anak-anaknya. Ni. Dan yang ini ada 3 jawatan yang mesti dipastikan ada pada seorang suami. Yang pertama, penasihat. Yang kedua, pengarah. Yang ketiga, penguat kuasa. 3 jawatan ni kena ada pada seorang suami kepada isteri dan anak-anak. Pada seorang isteri, dia adalah penasihat kepada suami, tetapi dia tidak boleh jadi pengarah, tidak boleh jadi penguat kuasa kepada suami. Dia pengarah, penguat kuasa kepada anak-anak. Jadi anak-anak ni punyalah kena dijaga, kena ada 2 penguat kuasa yang akan bertindak atas anak-anak. 2 pengarah. Dan sudah pasti arahan datang daripada suami. Atau yang datang pada isteri yang di-endorse oleh suami. Dia kena menjadi protokol dia. Jadi suami arahkan isteri tutup aurat atau nasihat yang pertama. Aurat. Dan arahkan dan ada penguat kuasaan ke atas itu. Arahkan isteri jaga solat. Nasihat isteri jaga solat. Arahkan isteri jaga solat. Boleh buat penguat kuasaan. Jaga hati. Jaga hati ni, ramai orang salah faham. Nak jaga hati isteri. Jaga hati isteri, itu pastikan tidak ada syirik dalam hati dia. Itu jaga hati. Jaga perasaan adalah jangan ada perasaan cinta dunia dalam hati isteri. Jaga khidmat isteri. Sentiasa ingatkan isteri, kamu khidmatlah kerana Allah. Jangan kerana abang. Sia-sia pahala kamu kalau buat kerana abang. Buat kerana Allah. Dan ini juga kepada anak. Anak jaga solat, jaga hati. Anak-anak la tusyrik billah. Jaga perasaan, jaga khidmat.
Begitu senarai semak bagi para isteri untuk dirinya dan anak-anaknya. Tapi yang lebih utama untuk dirinya. Isteri tolong semak pada diri aurat diri dia, solat dia, hati dia, perasaan dia, khidmat dia. Untuk diri dan dia juga untuk mengembangkan kepada anak-anaknya. Ini protokol kedudukan. Kalau langgar perkara-perkara ini yang utamalah, maka pincanglah banyak perkara dalam rumah tangga itu. Tidak akan terbina lah mawadah warahmah yang kita impi-impikan jemaah sekalian. Ini untuk para ibu. Ini pun ada. Para ibu dan anak-anak. Okey. Aurat ni luas ni. Pertamanya diletakkan dalam syarak. Aurat juga sebenarnya jangan mudah dilihat. Jangan mudah senang-senang nak dilihat. Itu pun sama. Sebab tu dalam rumah tuan-tuan, kat pintu kita, pintu utama kita kan, tu sebaiknya ada tirai, ada tabir. Ataupun buatlah sebelum pintu ada tabir satu lagi. Orang tak boleh senang-senang nak nampak dalam. Ada rumah tabir. Jaga solat anak-anak, jaga hati anak-anak, jaga perasaan anak-anak. Jaga hati perasaan, dah tahu di situ. Jangan syirik, jangan ada cinta dunia. Tu. Dan jaga khidmat anak-anak. Ajar anak-anak buat kerana Allah, jangan buat kerana habuan. Sama dengan isteri dan diri kita. Buat Allah yang bayar semuanya. Kan? Boleh? Dah, Nabi dah. Nak makan dah, bau ayam dah tu. Bau tak? Kan? Ustaz pun tak fokus lah. Ingat kamu je ke tak fokus? Tak pun tak fokus ni. Baik, kesimpulan. Ni satu ayat penting. Ya. Dah pukul 12? Seminit lagi lah. Seminit lagi. Okay. Dalam bab penutup dari protokol tadi, kedudukan. Ini ayat penting ya mas sekalian, dalam kita nak membawa satu semangat untuk kita berbuat baik. Jangan. Ubur. Surah Al-Qasas ayat 77. Jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang mengejar jaminan dan janji Allah. Tu. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan keperluanmu di dunia. Apa yang diperlukan silakan, tak ada masalah. Dan yang paling penting kita tengok wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah baik kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ini kesimpulan yang penting. Kita berbuat baik dengan anak-anak kita, contoh, kerana Allah dah berbuat baik dengan kita, kerana Allah bagi anak kita. Itu satu kebaikan yang besar. Kita berbuat baik dengan isteri kita kerana Allah berbuat baik dengan kita, kerana menganugerahkan isteri. Belum cerita perangai lagi ya. Belum cerita perangai isteri, belum cerita perangai anak. Cerita anugerah saja. Itu satu kebaikan. Buat baik dengan suami kerana Allah berbuat baik dah dengan kita, yakni isteri. Kerana Allah anugerahkan suami. Jangan berfikir buat baik sebab nak dibalas baik. Kerana ayat ini mengatakan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kerana aku dah berbuat baik kepada kamu. Dalam ramai-ramai orang yang nakkan pasangan, aku bagi pasangan kat kamu. Dalam ramai-ramai orang nak anak, aku bagi anak kat kamu. Jadi buat baiklah sebab aku dah bagi. Kadang-kadang orang bila dah bagi, dia soal pula. Saya bukan nak macam ini, katanya. Sudah pula. Dah bukan nak macam ini pula. Nak macam mana? Nak macam gitu. Dia test kali kedua. Kahwin lagi. Try lagi. Kahwin lagi. Dan sekali macam-macam. Bukan jadi macam ni dah. Dia sebenarnya pertemuan itu telah ada ketentuannya yang menyatukan. Keserasian tu ada. Tinggal lagi cabaran tadi. Ada keraguan, ada hilang fokus kepada kebenaran.
protokol tak kena. Lepas tu perasaan dimainkan. Tengok anak dengan rasa lemah, tengok anak dengan rasa malas. Sedangkan tengoklah dengan harap daripada Allah. Patutnya dia jadi terbalik. Akhirnya tak serasi lah, hilang lah. Itu jadi hilang tu. Jadi itulah dia jemaah sekalian. Mudah-mudahan dah boleh dah ni, dah boleh dah kita pergi dah. Dah boleh mandi dah. Mak ayah duduk sekali ke tak? Mak ayah balik. Mak hantar betul mak balik. Tak tahu. Ustaz dah pukul 12. Yelah nak habis dah ni. Ustaz nak habis dah ni. Amboi kamu. Ustaz bagi can. Amboi. Okeylah Ustaz sambung lagi apa pukul 1. Ada. Tengah jam lagi. Dengan Ustaz tak apa tau. Siapa nama kamu? Nama siapa? Muhammad Ismail Danish. Suka tak kalau kamu tengah main kan? Sekali ayah cakap, dah pukul 12 ni balik. Suka tak? Suka. Tak suka lah kan? Di rumah terus main phone. Sama lah juga kan? Tak payah kesian kat Ustaz. Wallahualam ni sekalian, itulah anak-anak kita ni, yang diri kita. Masih live lagi ni, masih live lagi. Nak masuk jangan. Ni Ustaz tengok nak masuk kan. Ustaz pusing kan tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita doa lah kepada Allah Taala, mudah-mudahan Allah beri kita satu keluarga yang dilimpahi dengan mawaddah warahmah seperti mana kita harapkan. Selagi mana kita berusaha untuk ke arah itu dengan ilmu yang benar, dengan protokol yang benar, insya-Allah bantuan Allah sentiasa ada bagi yang bersungguh-sungguh untuk menjaga amanah yang berat ini. Keluarga adalah satu amanah yang berat. Jangan pandang dengan sambil lewa. Jangan. Ada orang dia suka buat perbincangan keluarga ni, perbincangan happy-happy, sonok-sonok, buat lawak, duk mengenakan isteri, duk mengenakan suami. Bukan tu perbincangan dia. Kadang-kadang perbincangan yang membawa kepada hanya menyelesaikan perasaan saja. Contoh, bawa lah berjalan, bawa lah itu, bawa lah ni, tapi tak pergi pada asas kefahaman. Dan sebab rumah tangga ni kita kena letakkan satu benda yang paling serius, kerana tadi kita dah mulakan iblis yang meletakkan ancaman yang paling utama tu rumah tangga. Jadi selagi mana kita beri perhatian serius dengan rumah tangga kita, insya-Allah Allah akan berikan kita panduan yang sebaiknya untuk kita menjaga rumah tangga sehingga ke syurga Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma wa zidna fahma. Allah faqina fid din wa alina bitaqwil. Allah ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Wahhab ya Allah. Ya Tuhan kami ya Allah, dengan kemuliaan-Mu, dengan kesempurnaan-Mu, dengan zat yang maha agung ya Allah, jadikanlah kami ya Allah hamba-Mu yang taat, yang patuh pada segala suruhan-Mu, dan patuh untuk mendengar segala larangan-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, jadikanlah kami ya Allah di kalangan hamba-hamba-Mu yang saleh dan salihah ya Allah. Kurniakanlah kami ya Allah isteri yang salihah ya Allah, anak-anak yang saleh dan salihah ya Allah. Jadilah kami ya Allah suami yang kuat ya Allah, ar-rijal qawwam, untuk menjadi pemimpin, untuk memimpin amanah-amanah-Mu ini ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, di majlis ilmu ini ya Allah, kabulkan segala hajat kami ya Allah, hajat di dunia dan hajat di akhirat ya Allah. Yang sakit Kau sihatkan ya Allah, yang susah Kau permudahkan ya Allah, yang sempit rezekinya Kau lapang luaskanlah ya Allah. Ya Allah Tuhan kami ya Allah, bantulah ya Allah saudara kami di Palestin ya Allah, di Gaza ya Allah, bebaskan mereka daripada cengkaman Zionis laknatullah ya Allah. Hancurkan segala permusuhan, kehancuran yang dia lakukan di Zionis ya Allah. Hancurkanlah ya Allah, berilah kemenangan kepada umat Islam di akhir zaman ni ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkan hati kami dalam iman ya Allah, tetapkan kami dalam ketaatan ya Allah, tetapkan kami dengan kalimah-Mu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.
Seronok nampak. Pergi Singapura. Seronok nampak. Sungguh. Betul. InsyaAllah itu saja. Walaupun maaf daripada saya, terkekurangan, terkasar-kasar, kurang bicara dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada tentang tengah hari yang penuh berkah. Aku qali hadza wa sallallahu alaihi wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita serahkan balik kepada Pusi Majlis di atas. Ya. Terima kasih.